إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وبخصوصه إلى صاحب المؤلف سيد محمد أمين بن عدرس بن عبد الله بن عمر بن شاه أبو بكر بن سالم بن علوي الحسيني، وكل مشايخه ومشايخنا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Kita baca doa yang ada dekat muka surah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana. Nuqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa iftalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbih wa thawabih subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa Allahumma aghnina bi'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wanshur 'alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluh ya fattahu ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqha fid din ma'a kamalil ikhlasi wa sidqi wal yaqin wal 'afiyati wal ghina wa nasri wal hifz wa naf'i wal intifa' wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita sambung daurah khas kitab Marhaban Ya Ramadan. Kita sebelum ni berhenti di muka surat mana? Kita tak sempat nak cek. 105. 105. Oh, last kali saya Oh, okey. Okey. Di muka surat 105. 105 pada nombor 3. 4. Pada nombor 4. Bab kita bab
Perkara yang membatalkan puasa. Saya jawab salam dulu yang telah bagi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini? Ada Puan Elvira, Puan Siti Hajar, Puan Fatin, Puan Kamisah, Puan Nur Zifah. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, insyaAllah. Amin. Okay. InsyaAllah kita sambung muka surat 105. Kita sebelum ni dalam bab perkara membatalkan solat ada dua bahagian yang dibahaskan. Satunya perkara yang membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa. Itu kita dah bahas lah sebelum ni. Membatalkan pahala puasa, maksud menghapus pahala puasa. Tapi puasanya tak batal. Puasa tak batal tapi pahala tak ada. Sebab melakukan kesalahan-kesalahan yang Nabi sebutkan. Contoh macam ribah, mengumpat. Kemudian mengadu domba, melaga-laga ke orang, atau namimah. Kemudian bohong, kizib. Kemudian melihat perempuan ajnabiyah atau lelaki ajnabi dengan pandangan yang tanpa keperluan. Kemudian berkata yang fahish, ataupun berkata perkataan yang keji, ataupun perkataan yang keji lah kan. Keji. Itu perkara yang menghapuskan pahala puasa. Orangnya dapat puasa sah, tapi tak dapat pahala. Kan? Jadi kalau nak ditengok pada tadi tu, dia dua kesalahan yang melibatkan dua anggota sahaja. Yang pertamanya mulut dan yang keduanya mata. Mulut dan mata. Jadi puasa tu ceritanya jagalah mulut. Itu paling penting. Jadi kena berlatih lah. Daripada Syakban ni kurang cakap. Kita sebut dah sebelum ni banyak kali. Orang yang bercakap perkara yang buruk, itu sebab banyak sangat bercakap perkara yang sia-sia. Saya tak waktu nak bersembang. Jadi bila dah habis tajuk, memang tinggal tajuk yang tak elok je. Kan? Dah habis cerita pasal masak, cerita pasal shopping, cerita pasal orang yang masak pula. Habis lah cerita dia. Kan? Dah cerita shopping dah habis dah, sale dah habis, cerita pasal orang yang pergi shopping pula. Memanglah itulah tajuk dia. Jadi kurang cakap yang sia-sia. Macam mana nak kurang cakap yang sia-sia? Kena faham kenapa cakap. Orang tak faham kenapa dia bercakap. Jadi memang tajuk dia merewang ke mana. Kalau kita cakap untuk bagi manfaat pada orang, kita tahu ucapan kita mesti keluar yang baik-baik saja. Sebab niat kita baik. Tapi kalau kita tak berniat ketika bercakap, dia bercampur-campur lah. Sebab tu ulama ajar, sebelum kita buka mulut, bismillah dulu, selawat dulu. Bismillah, selawat. Satu lagi apa? Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa pun ucapan, InsyaAllah ucapan dia baik, dan insyaAllah yang keluar pun baik. Sebab niat dia baik. Tapi kalau tak mula dengan semua tu, tak sabar-sabar nak cerita ni. Ada cerita, tak sabar-sabar nak cerita. Habis lah cerita dia. Faham lah dia nak pergi mana tu kan. Kita bukanlah nak ambil pelajaran je. Itu mukadimah kan. Sampai tengah-tengah tu tak ada pelajaran lah tu. Seronok. Jadi perkara-perkara tu membatalkan pahala puasa. Jangan melangkaui situlah kan. Jadi belajar, nak bercakap tu ada niat, ada niat, ada sebab. Saya nak bercakap ni nak bagi manfaat kepada orang. InsyaAllah Allah Ta'ala iring lidah kita tu dengan perkataan yang baik. InsyaAllah. Kemudian yang kita bahas muka surat 105 ni adalah berkaitan perkara yang membatalkan, menghapus pahala puasa dan batalkan puasa. Puasa tak dapat, pahala pun tak dapat. Sebab dah tak ada ibadahnya. Tak ada ibadahnya. Jadi bila batal puasa tak adalah pahala ibadah tu. Jadi kita dah bahas muka surat 104 tu, perkara yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa. Maksudnya batal keseluruhan ibadah puasa tu. Yang pertamanya murtad, keluar dari Islam. Yang keduanya datangnya darah haid, nifas dan melahirkan. Darah haid, nifas dan melahirkan. Darah haid ni keluar secara bulanan bagi kebiasaan wanita lah.
Nifas keluar setelah kosong rahim daripada janin ataupun bayi. Kosong. Wiladah ni melahirkan, boleh keluar baby ataupun janin tu, setelah tu tak ada darah. Boleh. Contohnya, macam perempuan gugur kan. Bila dia gugur, dia tak ada, perempuan keluar gugur, tak keluar darah nifas tu. Jadi dia setelah selesai proses gugur tu, boleh mandi wajib. Sebab tak ada darah. Tapi ada setengah perempuan lahir, keluar baby, keluar darah sekali kan. Jadi darah tu nama apa tu? Darah nifas. Darah nifas ni syarat dia setelah kosong rahim. Kosong rahim. Ada perempuan tu anak kembar kan. Dia lahir anak pertama tu, kemudian anak kedua tu doktor tak tahu ada dalam perut. Lepas tu perempuan tu pun selesai lah balik rumah, keluar darah antara apa tu anak pertama, esok datang balik, apanya ada baby lagi. Kalau ada kes lah, ni buat cerita je, saya pun tak tahu ada kes ke tak. Jadi anak kedua yang darah keluar sebelum anak kedua keluar tu, itu tak dipanggil nifas, sebab rahim belum kosong. Nifas ni setelah rahim kosong. Nak panggil darah nifas ni setelah rahim kosong. Jadi nifas ada 40 hari, ada sekelip mata kan, sekejap, ada sekelip mata, lahzah. Ada 40 hari kebiasaan, 60 hari kebiasaan, 100 hari, gantunglah kepada keadaan wanita tu. Okay, itu dalam bab dia lah. Nanti kita panggil pakar lah. Saya pun tak faham-faham kat bab ni. Jadi seterusnya kita perkara nombor 3 yang batalkan ibadah puasa. Tak ada ibadah puasa, tak adalah pahala puasa tu. Yang 3 adalah gila. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sama ada sesaat ataupun lebih. Sesaat saja gila pun dia dihukumkan batal. Kemudian gila ni kita cakap doktor lah yang bagi pengesahan lah. Doktor cakap. Kemudian keempat, mabuk dan pengsan. Mabuk dan pengsan ni dalam kategori hilang akal. Hilang akal. Jadi gila, dia ada mabuk dan pengsan. Hilang akal. Maka mabuk dan pengsan, maka di sini disebut, pengarang menyebut, dapat membatalkan puasa apabila berlangsung seharian penuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita, pengsan ni syarat dia penuh 1 hari. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi ada bahas lagi kat sini, kat bawah tu. Faedah 1. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum puasa orang yang pengsan dan mabuk. Menurut pendapat Al-Imam Ramli, ini pendapat mazhab Imam Syafi'i juga. Imam Ramli ni kena kenal nama ulama. Kita kena kenal nama ulama. Sebab kalau jadi apa-apa, kita senang nak rujuk. Orang sekarang ni rujuk yang pelik-pelik sebab tak kenal ulama. Jadi silibus nama ulama tu kena ajar kat anak. Supaya dia tahu nanti dia nak rujuk siapa. Sebab tu kita kalau orang tanya nama, kalau saya lah, tanya nak bagi nama anak apa, bagi nama anak yang ingatkan kita pada agama. Bagi nama anak ingat pada fantasi ni pelik sikit lah kan. Nama yang pelik-pelik. Awan biru. Awan biru kan. Ada awan biru. Pelangi putih. Benda kan. Nama tu tukar je dalam bahasa Arab. Saya nak nama yang ni Ustaz. Kalau macam tu rujuk kamu sendirilah. Saya pun tak tahu awan biru apa bahasa Arab. Bila kita tengok anak tu, bantu kita ingat agama. Kan? Apa, tak kisahlah apa. Ingat anak, sebut sunnah anak tu untuk ingatkan kita, bukan untuk ingatkan dia je. Doa anak, tak doa anak untuk kita juga. Dia kalau dia soleh, kita baik. Jadi nak jadikan dia soleh, kita kena ingatkan kita pada agama dulu, baru dia ingat agama. Dia baru hidup kan. Kita yang lama hidup, patut kita nasihat lagi banyak dapat. Dia lahir je tu nak dia jadi wali. Macam mana? Kita jadi wali dululah. Kan? Kita soleh dulu. Jadi kena kenalkan dia orang nama ulama. Jauh sangat pergi tu. Kemudian Imam Ramli sebut di sini, jika pengsan atau mabuk tersebut berlangsung seharian penuh, maka dapat membatalkan puasa. Bila puasa dia batal? Kalau seharian penuh. Seharian penuh ni apa?
Terbit fajar, tenggelam matahari. Itu dia punya seharian dah. Dan jika dia sedar dari pengsan atau mabuknya meskipun sesaat, maka hukum puasanya tetap sah. Daripada pengsan sesaat. Jadi bila bangun, sedar tu, dalam tempoh sesaat tu sedar balik, maka sah lagi puasa dia. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar, ini ulama' kedua lah, masyhur juga. Jika pengsan radhiyallahu anhu, jika pengsan atau mabuk tersebut terjadi dengan disengajakan, maka dapat membatalkan puasanya meskipun hanya sesaat. Orang dah kata dah jangan naik merry-go-round tu. Nak naik juga kan. Bulan-bulan puasa nak naik. Ada orang bosan puasa ni. Kita naik yang merry-go-round tu. Sampai ke atas pengsan. Jadi dia sengaja naik. Sebab dah tahu kes tu kalau naik ni pengsan juga ni. Ni. Jadi batal puasanya sebab sengaja. Dah kata dah kalau naik kereta mabuk kan. Memang mabuk. Biasanya memang buat mabuk lah kan, nak batal puasa. Mabuk lah. Memang batal lah. Sebab sengaja. Meskipun hanya sesaat. Ini tak kisahlah sehari ke tak sehari ke. Sesaat. Dan jika pengsan atau mabuk terjadi secara tidak sengaja. Tak sengaja. Maka hukum puasanya tetap sah. Meskipun berlangsung seharian penuh. Ini beza yang atas lah. Jadi kita boleh ambil hukum secara mudah dia. Oh ada lagi ni. Jangan buat hukum lagi. Kan. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini dua ulama' masyhur. Apabila di permulaan puasa pagi, dia sedar, kemudian setelah itu dia menjadi pengsan atau mabuk, maka hukumnya adalah sah. Yang ketiga ni kata, mesti waktu terbit fajar tu, sedar lagi. Akalnya waras lagi. Baru pengsan sah. Menurut pendapat sebahagian ulama', ini ulama'-ulama' lain lah, pendapat-pendapat kecil lah. Apabila pengsan atau mabuk tersebut terjadi secara disengaja dan berlangsung seharian penuh, maka hukumnya adalah dapat membatalkan puasa. Kalau sengaja tak seharian penuh, tak batal. Menurut pendapat yang D ni. Menurut pendapat sebahagian ulama' lain pula, pengsan dan mabuk dapat membatalkan puasa meskipun sengaja dan berlangsung hanya sesaat. Sengaja, tak sengaja, meskipun tidak sengaja dan berlangsung hanya sesaat. Tak sengaja ke, sesaat ke, asal pengsan je, mabuk je, batal. Ini pendapat yang ketiga, keempat, kelima. Kemudian menurut pendapat sebahagian ulama, pengsan dan mabuk tidak membatalkan puasa meskipun terjadi secara disengaja dan berlangsung seharian penuh. Ini kata pengsan ke tak pengsan ke, pengsan ke, mabuk ke, tak batal puasa. Jadi ada banyak pendapat lah di sini. Pendapat. Kenapa ulama senarai banyak-banyak ni? Yang pertama ni nak bagi tahu ulama ni tahu banyak. Kan? Jangan kita tak gantung dengan ulama pula. Tanya je apa masalah, ada jawapan dia. Kalau orang ulama A tak tahu, pergi jadi ulama B. Biasalah tu, ni kan banyak ulama ni. Yang keduanya, setiap perbuatan ada hukum berbeza. Tengok tempat dan keadaan. Jadi kalau kita nak pilih pendapat-pendapat ni, jangan pilih sendiri, kita tanya apa yang sesuai. Jadi ustaz tu akan bagilah, ataupun ulama tu akan bagi sesuai lah dengan keadaan kita. Cuma di Malaysia ni, pendapat yang diambil antara A dengan B tu. Tapi kalau ulama tu tengok jadi dekat Mekah ke, nanti kalau dekat Mekah panas, jadi keadaan panas tu nanti nak susah, jadi dia mungkin akan pilih daripada C, D, E, F macam tu keadaan. Tengok keadaan lah. Memang kalau kita minta pendapat daripada 3-4 orang akan ada jawapan, mungkin 2 atau 3 jawapan. Itu biasalah. Itu biasa. Bila dah ada jawapan-jawapan tu, yang terbaik kita pilih adalah yang menyusahkan kita dalam ibadah. Bukan maksudnya ibadah kita ni kena yang pahala paling banyak. Pahala paling banyak tu, ibadah tu tak senang sangat. Tak senang sangat. Ibadah tu biar susah sikit. Dan dia ulama kata, ada setengah ulama kata macam ni. Kalau pengsan ni ketika puasa Ramadan, kita ambil pendapat yang kata batal lah. Batal. Tapi kita teruskan puasa hari tu. Sebab ada ulama kata tak batal. Ada ulama kata batal. Puasa hari tu batal, tapi kita tetap teruskan puasa hari tu. Nanti dah habis Ramadan, kita qada semula. Macam tu. Macam perbahasan niat kan. Ada perbahasan niat awal tu kan. Orang tu tak dia niat sebulan. Ikut mazhab Imam. Dah habis tajuk ni tajuk awal-awal ni tak ingat.
Ish, ni ujian ni habis ni ujian. Imam Malik, mazhab Maliki kan. Mazhab Maliki kata boleh niat 30 hari. 30 hari. Dalam mazhab Syafi'i, wajib niat tiap-tiap hari. Jadi bagi orang yang beramal di Malaysia ni, Syekh kata malam Habib Ali ada sajas lah. Malam 1 Ramadan niat 30 hari. Niat 30 hari. Kemudian sebab tu bila berlangsung setiap hari puasa, niat setiap hari. Tiba-tiba ada hari yang ke-15 contoh. Kita tak niat yang hari tu. Malam tu tak niat. Lupa. Jadi Habib kata apa? Kita tetap puasa mengikut pendapat Imam Malik yang kita niat 30 hari tadi. Sebab kita dah niat 30 hari. Jadi kita boleh teruskan puasa. Di sisi mazhab Malik sah. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, dia tak sah lah. Sebab kena niat satu hari. Niat satu hari. Jadi hari tu kalau ikut mazhab Malik, mazhab Syafi'i, tak sah. Tapi ikut mazhab Malik, sah. Jadi kita sah ke tak sah? Kita tengok kita berdiri kat mana. Kalau kita berdiri di mazhab Maliki, sah lah. Kita dah belajar kan, boleh. Cuma nak berhati-hati. Habis Ramadan qada semula yang kita lupa niat tu. Boleh tak qada? Boleh. Sebab ada pendapat ulama yang kita pilih tadi tu kata sah. Kita sah. Tapi kita nak berhati-hati. Kita nak berhati-hati maksudnya, kita nak ibadah kita ni kalau boleh semuanya dalam keadaan yang sempurna baik. Jadi kalau ada kata dalam keadaan ni tadi yang pensan ni. Dia pensan tak sengaja. Pensan tak sengaja. Sah lah. Tapi kalau dia sengaja pensan, kita ambil pendapat kata batal. Tapi dia teruskanlah puasa itu. Sebab ada kata tak sengaja pun tak batal. Sengaja ke tak sengaja ke tak batal kan. Faham saya cakap pusing-pusing ni. Yang penting tanya ustaz lah hari tu kan. Tapi inilah pendapatnya. Banyak sangat pendapat tu kan. Banyak pendapat. Pilih yang rumit untuk buat sebab di situ pahala paling banyak. InsyaAllah lah. Kan? Kemudian, ni faedah kedua. Hukum puasa bagi orang yang tidur seharian penuh. Daripada terbit fajar tidur, mayang pun tak bangun. Sampai maghrib baru bangun. Azan maghrib tu dia tahu. Azan zuhur, isyak, asar tu dia tak tahu. Azan maghrib tu tahu. Tu ada haji kat luar tu. Tak masuk lah. Hukum puasa bagi orang yang tidur seharian penuh adalah sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Suraj, Imam Abu Tayyib bin Salamah radhiyallahu anhu dan Imam Istakhri radhiyallahu anhum, hukumnya adalah tidak sah jika berlangsung seharian penuh. Jadi ulama kata yang paling kuat adalah sah. Tidur seharian penuh ni sah kan. Tu kita tak tanya juga lah macam mana dia boleh tidur seharian. Tapi kalau di Mesir tu pernah ada kes kami dengar senior lah, memang tidur 2 hari 3 hari berturut-turut tak keluar-keluar bilik, tak makan tak apa, musim sejuk. Memang semua ingat dia travel. Sebab dia keluar dari bilik dia kan. Kes tu kisah tu masyhur lah. Musim sejuk orang tidur sehari 2 hari ni biasa. Dia hibernate. Wallah a'lam sahih tak sahih, tapi kisah tu bersampai-sampai. Musim sejuk tidur tak sedar-sedar. Rupanya 2 hari bangun sebab lapar. Setback hidup lah. Okey. Jadi ada kes-kes belum. Kalau tak ulama pun tak tulis lah kan. Ada pendapat yang kuat kata sah. Ada pendapat sebahagian kata tak sah. Jadi macam tadilah. Qada semula kalau nak berhati-hati dalam kesempurnaan ibadah. Kemudian yang kelima, perkara yang membatalkan puasa, mengeluarkan air mani, yakni onani baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan isterinya, maka dapat membatalkan puasa. Kemudian keluar mani sengaja batal puasa. Keluar mani sengaja. Sengaja ni baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan isterinya. Yang penting keluar.
sengaja. Dia punya syarat dia sengaja. Maka dapat membatalkan puasa. Kalau dia mimpi, itu tak sengaja. Kemudian makan dan minum jika dilakukan dengan sengaja. Makan, minum, sengaja. Dan jika tanpa sengaja, ini maknanya lupa, maka hukum puasanya tidak batal. Ini masyhur lah ni perbahasan ni. Semua tahu ni kan. Tak sengaja, tak batal. Sengaja, batal. Walaupun kenyang. Walaupun kenyang. Kemudian muntah dengan sengaja. Maka dapat membatalkan puasa. Lain halnya tidak disengajakan. Muntah sengaja ni maksudnya apa? Dia memang korek mulut dia. Dia punya apa tu? Dengan jari dia. Atau dia jolok. Atau dia buat apa? Macam nak buang kahak tu. Keluar muntah sekali. Itu sengajalah tu. Kalau tak sengaja, contohnya macam hamil atau sakit, lawyer apa semua tu tak sengaja sebab tak boleh nak kontrol, maka tidak batal puasa. Akan tetapi muntah itu menjadikan mulutnya menjadi najis. Jadi muntah tu najis dan wajib untuk dibersihkan, disucikan. Dalil di atas daripada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak wajib baginya qada, kerana hukum puasanya masih sah. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib qada, kerana puasanya telah pun batal. Jadi muntah ni bukan main-main lah, boleh batalkan puasa. Kemudian berhubungan badan suami isteri jika dilakukan dengan sengaja, maka dapat batalkan puasa. Sengaja, batal puasa. Kalau tak sengaja, tak batal puasa. Jadi macam mana tak sengaja tu? Kita jangan tanyalah. Mungkin ada setengah-setengah kes memang berlaku demikian. Contoh dia macam terbit fajar tu dia tak tahu. Kan? Tapi nanti ada perbahasan dia panjang tu. Ada perbahasan tak tahu tu. Kalau tak tahu macam mana ke. Tapi dihukum kat sini, kalau tak sengaja, tak batal. Tak sengaja, tak batal. Ilmu baru. Saya tak tahu, orang akan tanya, macam mana tak sengaja tu? Dan tak tahu, saya tak dapat nak jawab. Saya tak dapat nak jawab. Kemudian memasukkan dan masuknya sesuatu yang mempunyai jirim atau zat ke dalam rongga badan yang terbuka, seperti qubul, yakni alat kelamin depan, dan dubur, alat kelamin belakang, mulut, hidung dan bahagian dalam telinga. Ini ruang-ruang terbuka ni, kalau orang tanya ruang terbuka ni yang mana, ni lah ni. Qubul, dubur, mulut, hidung dan bahagian dalam telinga. Cuma orang ada dibahaskan qubul dan dubur tu tak bahas lah, masuk je memang batal. Mulut ni melepasi kerongkong. Jangan tangan masuk dalam, duduk atas lidah tu tak batal lah. Macam orang berasa makanan, dia masak tu, dia rasa makanan tu duduk di atas lidah, dia tak telan. Selagi tak telan tu tak batal lah. Swab test tu hidung kan, dia lepas kerongkong kan, kerongkong batal lah kan. Hidung dia tak boleh lepas daripada batas pangkal ni. Tanda dia pedih hidung tu. Kalau contoh dia orang ambil wuduk, sedut air tu, dia sedut air tu, bukan dia masuk mungkin main kat sini je, dia sedut. Jadi sini ada rasa pedih ni. Jadi ulama kata tu maksudnya air tu dah sampai ke atas ni. Jadi kalau sampai dekat pangkal ni dah batal puasa lah. Apatah lagi air tu memang masuk ke sini, keluar ke sini. Kan ada orang kata nak cuci tekak kan, kena sedut air hidung, nak sedap mengaji kita. Allahuakbar. Dia amal lah. Sedut air hidung, keluar ikut kerongkong. Jadi kalau memang confirm lah, lepas kat sini. Ada orang makan tersedak, nasi keluar ke hidung, batal lah. Dan bahagian dalam telinga. Bahagian dalam telinga ni maksudnya kalau setakat masuk jari macam ni tak batal lah. Tapi kalau dia masukkan satu sampai dalam lubang dalam telinga tu, itu kata batal. Kemudian ada perbahasan di sini, hukum menggunakan jarum suntik pada saat berpuasa.
Jarum suntik pada saat puasa. Maksudnya dia ambil injection. Bagaimana hukum menggunakan jarum suntik pada saat berpuasa? Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Di sini ada banyak pendapat. Yang pertamanya, boleh gunakan jarum suntik tadi jika dalam keadaan darurat. Dan mengenai apakah batal puasa atau tidak, maka dalam hal terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau soalannya boleh tak disuntik ketika puasa? Jadi Habib kata kat sini, boleh. Ketika puasa boleh tak suntik? Boleh. Cuma batal atau tidak, ada perbahasan. Menurut sebagian ulama, dapat membatalkan puasa, baik yang disuntik itu berupa cairan infus maupun ubat. Cecair. Ataupun cecair yang berisi ubat. Dia suntik tu. Jadi di sini mutlak kata batal. Yang kedua, sebagian ulama sebut tidak batal puasa baik yang disuntik itu berupa cairan infus ataupun ubat. Yang kedua kata tak batal. Yang pertama kata batal, yang kedua kata tak batal. Yang ketiga, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita pegang yang inilah. Yang kuat-kuat ni kita pegang yang kuat-kuat tu. Perincian hukum adalah sebagian yang berikut. Apabila yang disuntik itulah berupa makanan. Cairan infus tadi. Makanan. Maka dapat batalkan puasa. Sebab yang masuk tu makanan. Dia akan masuk dekat rongga-rongga jadi batal. Apabila yang disuntik itu hanyalah ubat. Maka para ulama, fuqaha, ahli fikih menjelaskan apabila ubat yang disuntik itu masuk ke dalam urat yang berongga, maka hal tersebut dapat batalkan puasa. Dia sama macam masuk urat yang berongga tu sama macam masuk rongga tu. Sebab dia akan pergi masuk laluan yang sama. Akan tetapi jika ubat tersebut masuk ke dalam otot, bukan pada urat, dia tak masuk dalam darah, dia masuk dalam otot, maka tidak batalkan puasa. Dia tidak batalkan puasa. Jadi doktor tahulah ni, ini masuk otot dia, tak batal puasa. Ni masuk dalam mana doktor ni? Ni masuk dalam salur-salur darah. Jadi kata batal puasa. Ni ubat ke makanan ni doktor ni? Ni makanan, batal puasa. Jadi kita kena tanya doktor lah. Kalau doktor kata begitu, tapi kena hadam dululah benda ni, rujuk. Jadi nak pergi klinik tu, bawa dulu buku ni. Yang kita nak baca ni, doktor ni kandungan dia apa? Ni ibadah kan. Jadi kena ambil yang paling selamat lah. Vaksin kena bulan 4 kan? Wajib. Waktu bulan 4 tu. Kalau macam tu, vaksin tu ubat ke makanan? Jadi ubat masuk salur darah ke masuk otot? Masuk urat salur darah ke masuk dalam otot? Dia cucuk tu. Jadi kalau ikut pendapat di sini, kata kalau masuk otot tak batal. Kalau dia mengalir salur darah, itu batal. Itu menurut pendapat yang paling kuat lah. Tapi kita nak ambil pendapat yang kata cucuk tak batal. Boleh lah ambil tu. Nak yang selamat, hari tu kita still lagi puasa. Habis Ramadan kita qada semula. Itu yang paling terbaik. Bagi alasan untuk tak puasa. Boleh kalau tak qada. Boleh juga nak batalkan. Sebab ada ulama kata batal. Jadi kalau qada sekarang, qada nanti. Kalau batal sekarang, qada nanti. Kan? Kalau sekarang tak batal, kita masih lagi dalam berhati-hati. Sebab ada ulama kata batal kan. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Jadi kita janganlah batalkan. Tapi nanti kita qada lah semula. Qada semula. Kalau mufti kata tak batal, boleh ikut mufti lah. Ikut mufti lah. Yang paling selamat ikut mufti lah. Sebab tu ni Syekh bagi tahu yang ni dia senarai saja. Nanti kena tanya ulama setempat. Dia boleh overrule lah. Sebab ulama setempat lebih faham keadaan setempat. Jadi kita dekat Selangor, mufti mana? Mufti Selangor. Kan. Ada orang pergi ambil mufti KL. Ataupun mufti Negeri Sembilan. Itu kena tanya balik mufti Selangor setuju ke tak? Kalau ikut macam tu lah. Sebab lain keadaan. Cumanya ada pendapat, bolehlah nak ambil pendapat. Macam isu paling kerap kalau saya dapat soalan, surau tu masjid ke tak? Kan? Sebab kalau KL semua surau masjid. Tapi kalau Selangor semua surau adalah surau. Jadi tak boleh. Jadi kalau semua surau-surau boleh tak tahiyatul masjid dengan iktikaf? Kalau semua surau adalah surau, tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia bukan saiz. Dia pengiktirafan. Jadi siapa yang kata ni masjid ni surau, kena tanya pejabat agama balik lah pengesahan dia. Jadi kalau masjid perempuan haid tak boleh masuk.
Kalau surau perempuan haid boleh masuk, tapi syarat tak boleh buat kotor lah. Kena berhati-hati lah. Jadi ada beza. Jadi macam mana nak tahu? Kena tanya mufti setempat. Pengiktirafan tu macam mana? Jabat agama. Kedua, hukum menelan ludah saat berpuasa. Menelan ludah ni menelan air liur. Air liur yang dia nak ludah tu. Dia nak ludah tapi dia tahan. Menelan ludah tak kala berpuasa, hukumnya adalah boleh. Hukum puasanya tetapi jika syaratnya telah terpenuhi. Ini air liur dalam mulut. Air liur dalam mulut lah. Ludah tersebut suci, tidak bercampur dengan najis seperti darah. Kalau orang gusi berdarah, maka air liurnya tu telah bercampur dengan najis. Maka tak boleh dia telan. Kena ludah. Kumur. Tidak keluar dari batasan rongga mulut. Lain halnya jika akan menelan ludah yang telah dikeluarkan daripada batasan mulut, maka hukumnya adalah dapat membatalkan puasa. Contoh, orang tu meludah. Kemudian ada sisa air liur dia melekat pada mulut dia. Kan? Dia ludah tak habis. Kemudian dia jilat dia punya baki air liur tu. Budak-budak ke, tak tahulah kan. Kita pernah tengok lah orang dewasa buat macam tu. Jadi baki lidah tu dia macam tu, kemudian dia telan. Tu batal lah sebab lidah tu dah keluar. Dah keluar. Yang ketiga, tidak bercampur dengan zat yang lain. Air liur tu bercampur dengan kopi. Ambil kata kopi. Maksudnya orang dewasa lah ni. Yang tersisa di mulut, tak kumur lah. Kan? Lepas makan tu, lepas sahur tu tak kumur-kumur. Ada air liur tu ada sekopi ke. Kerana jika bercampur dengan zat-zat yang lain, maka dapat membatalkan puasa. Jadi mesti murni air liur dan mulut tu mesti bersih daripada campuran. Boleh? Kemudian hukum keluarnya air mani. Kesimpulan hukum keluarnya air mani tak kala berpuasa adalah seperti berikut. Pada dua masalah, maka dapat membatalkan puasa dan mewajibkan mandi. Ni kalau ada anak remaja lah. Kan. Yang pertamanya, kalau dikeluarkan dengan cara istimna'. Istimna' tadi macam tadilah disebut. Dengan tangan sendiri atau dengan tangan isteri, dengan tangan orang lain. Maka batal puasa. Yang keduanya, keluar mani kerana memeluk isterinya tanpa busana. Busana ni baju. Dia peluk dia peluk isterinya tanpa pakai baju. Jadi keluar mani, syahwat. Jadi itu maksudnya sengaja. Kan? Sengaja. Tak pakai baju, peluk isteri, keluar mani. Jadi sengaja. Maka batal puasa, wajib mandi. Naya. Pada dua masalah yang lain, maka tidak membatalkan puasa dan akan tetap mewajibkan mandi. Ini tak batal puasa tapi wajib mandi. Puasa sah tapi wajib mandi. Yang pertamanya, keluar mani kerana berfikir, berkhayal atau kerana mimpi. Saya pernah dapat soalan ni. Kan? Budak IPT punya cerita. Fikir-fikir. Banyak jauh sangat fikir. Keluar air mani. Jadi puasa sah tapi wajib mandi. Kemudian keluar mani kerana peluk isterinya dengan memakai busana. Dah pakai baju nak pergi kerja, peluk isteri, keluar mani. Jadi ini tak batal puasa. Tapi wajib mandi. Salinlah baju tu balik. Kan? Ini kena ada beza. Pakai baju, tak pakai baju. Tak pakai baju batal. Tak pakai baju batal. Dia syahwat batal. Kalau pakai baju syahwat, macam mana ayat saya ni? Pakai baju, keluar mani. Macam tu. Pakai baju, keluar mani. Tak batal, wajib mandi. Tak pakai baju, peluk isteri, batal puasa, wajib mandi. Faham? Boleh? Isteri tak batal. Isteri tak keluar mani. Isteri tak batal lah. Isteri pun keluar mani, batal lah. Dengan syarat isteri tu tak pakai baju pula. Dia syarat dia keluar syahwat lah. Tak berlaku perempuan rasanya tak. Kalau berlaku, ni tanya ulama' balik lah. Saya pun tak tahu. Tapi kalau ikut daripada ayat ni, Lelaki lah. Lelaki, kes keluar mani tu dalam keadaan tak pakai baju atau pakai baju. Kemudian berkumur ketika puasa. Ringkasan, hukum menelan air dengan tidak sengaja ketika berkumur-kumur. Telan air tak sengaja. Tak sengaja ketika kumur-kumur. Jadi berkumur, tertelan air. Berkumur-kumur, tertelan air. Pada saat berpuasa adalah seperti berikut. Yang pertama, ulama' kata batal puasa jika berkumur-kumur dalam keadaan yang tidak dianjurkan oleh syariat. Syariat tak suruh buat. Contoh, berkumur-kumur untuk yang keempat kalinya ketika berwudu.
ulama dan syariat kata kumur ketika wuduk 3 kali. Dia kumur keempat. Sedap pula mulut tu kan. Kan? Sejuk rasa. Tertelan yang keempat tu, batal. Siapa suruh buat benda orang tak suruh? Macam itulah kan. Yang kedua, membatalkan puasa jika berkumur-kumur dengan cara mubalaghah. Mubalaghah ni huraian dia, berlebih-lebihan ketika memasukkan air ke dalam mulut. Hal ini terjadi jika dia berkumur-kumur 3 kali ketika berwuduk. Adapun jika tidak dengan cara mubalaghah, maka keadaan itu kemudian tidak sengaja air tertelan, maka puasanya tidak batal. Mubalaghah ni dia kumur macam bulan lain. Masuk air banyak-banyak, pusing-pusing tertelan. Ekstrim lah. Bulan puasa kita sikit je air. Dan sunat kumur tu masukkan air, keluarkan. Tak perlu goncang. Goncang tu sunat kedua. Kalau ketika kumur masuk air satu, goncangkan air tu dua. Jadi ketika puasa masukkan air, keluar balik. Tak perlu goncangkan tu. Sebab meringankan kumur tu. Cara meringankan kumur tak digoncang lah. Ni mamat ni dia goncang lebih. Pun tertelan. Apatah lagi memang buat je tu kan. Jadi tertelan. Kalau tertelan di sini, sengaja lah. Tu sengaja. Nak buat ekstrim tu sengaja batal. Tapi kalau tak masuk nak kumur tertelan, tak sengaja. Dan memang airnya pun dah sikit, tak buat goncang pun, tapi tertelan sebab cakap dengan orang. Mungkin aku kan. Maka puasanya tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Yang terakhir, meskipun berkumur dengan cara mubalaghah berlebihan ketika memasukkan air ke dalam rongga mulut, hal ini terjadi jika di dalam mulut terdapat najis. Macam muntah tadi. Muntah ataupun mulut tu ada gigi berdarah tadi kan. Jadi bercampur air liur tu. Jadi dia nak bersihkan mulut dia daripada najis tu. Maka dia mubalaghah. Istilahnya mubalaghah. Berlebih-lebih ketika berkumur-kumur. Tertelan. Tak batal sebab membersihkan mulut daripada najis. Najis mesti hilang lah. Kan? Jadi itu yang ketiga. Tiga-tiga pendapat. Habislah bab batal puasa. Sikit je ni. Banyak dah ilmu ni. Kan? Jadi kita akan masuk minggu depan. Minggu depan pula. Tak sama-sama minggu depan ni. Esok hukum batal puasa dan wajib bayar fidyah. Ni nak cerita tentang pembayaran fidyah. Macam mana nak bayar? Dia kata berganda, dia kata tak berganda. Jadi kita tak nak tahu esok lah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tapi bab berkumur ni Ustaz, air tu kita tak telan, tapi memang akan meresap. Adakah meresap tu membatalkan puasa? Macam mana meresap tu? Kita tak boleh nak air tu. Air akan, yelah. Saki baki air tu, kita anggap dia daripada campuran air liur lah. Air liur. Dia kumur-kumur kan ada baki di dalam tu. Kita keluarkan lah. Tapi macam dia cakap tadi lah. Apa sebab kumur? Apa sebab buat tu? Ketika wuduk lah. Dimaafkan lah. Jangan berlebihan. Memang tak berlebihan, tapi resapan tu memang ada Ustaz. Kita rasa. Tu ada. Kan dia kata kat sini. Ya. Kalau berkumur tidak mubalaghah. Cara biasa. Kemudian tidak sengaja air tertelan. Macam mana nak kontrol air dah duduk dalam mulut tu? Tak sengaja lah. Kita masukkan air, sunat. Sebab berkumur kan. Tapi kita tahu. Kita keluar, ada saki baki air yang kita tak boleh nak kontrol, memang dia akan terduduk dalam tu juga. Jadi dia istilahkan secara tidak sengaja. Bukan kita sengaja nak simpan air tu dalam mulut. Sebab kita boleh tak berkumur. Kita bukannya mana tak berkumur, kita boleh membasahi saja kita punya ni. Dengan Itu tidak menelan air. Itu dia balik kepada siapa yang nak buat tu. Kalau dia orang yang apa kita istilah dia, ada was-was. Jadi orang ni baik tak payah buat lah. Nanti dia berfikir panjang. Kan? Dia dah kumur banyak kali dah air sirap tu. Memang tak ada. Tapi rasa macam ada lagi. Jadi orang ni jangan minum air sirap sebelum apa tu, dekat-dekat tu. Tunjukkan dia bab saya yang bab resap tu. Yalah, Rasa tak memang tu memang tak boleh lah. Saya cuma tak boleh elak. Kita memang itu sebab masa tak boleh elak tu. Jadi memang bila kena benda air kita resap. Tapi kita boleh mengelak berkumur.
Ayolah, kalau kita dah Sebab tu kita kata orang ni, orang yang termasuk kategori dia was-was lah. Tak payah buat. Was-was. Sebab dia ada bahas tidak sengaja, meresap tu tak sengaja. Bukan kita nak simpan. Memang kita yakin dah kita dah keluar. Kita pun yakin air tu sekadar main kat sini je. Depan mulut saja. Tak masuk pun belakang. Ada setengah orang nak jaga tu kan. Keluar. Ini masuk ke tak? Masuk ke tak? Itu dah dia pergi was-was. Kan? Saya dekat bab sengaja tak sengaja tu lah. Kita yang menentukan. Kita. Keyakinan kita. Boleh? Wallahu alam. Kita tangguh dulu. Nanti kita sambung esok. Muka surat 112. InsyaAllah.